Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnati nabihi ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Azhan bersama para urustia, tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat saya berpeluang bersama tuan-tuan dan puan-puan. Asal jadualnya adalah pada 21 hari bulan Disember untuk majlis penutup. Namun pada tarikh berkenaan atas tuntutan kerja, saya kena pergi ke Melaka daripada 20 hingga 22. Jadi atas usaha daripada urustia Ustaz Azhan, maka kita awalkan pada hari ini. Dan ketika dijemput untuk perasmian penutup, saya terfikir untuk berkongsi buku yang terakhir yang saya susun pada tahun 2022, iaitu 30 nota untuk hati, bacaan santai, diri didilai. Beberapa buku yang saya tulis, buku pertama agak berat mengenai aliran pemikiran semasa. Tak berapa nak dibaca oleh orang awam, kecuali penuntut-penuntut universiti dan juga para pekaji. Dan saya tulis pula buku mengenai minda ummah, sederhana santai lah, sederhana akademik pun tidak berapa diminati. Bukan isu minat tak minat, tetapi nak sampaikan bentuk ilmu macam mana boleh sampai kepada masyarakat. Kemudian saya tulis 20 hadis menuju syurga. Ini banyak, habis, alhamdulillah. Kemudian 10 hadis la yadkhulul jannah. 10 hadis yang di dalamnya ada perkataan la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. 10 hadis, setiap hadis itu ada perkataan la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Itu pun habis. Buku hijau dengan buku merah, itu buku merah saya sebut habis cepat sebab saya edar percuma. Maka buku yang menyusul adalah buku ni. Ini pun saya edar percuma. Cuma hasrat di hati bila masuk masjid, bila diedarkan percuma, saya kata insya-Allah bulan depan kita sama-sama baca kitab ni. Bawalah. Bila datang bulan depan tak bawa juga, barangkali lupa. Maka saya kata bulan depan bawalah, tak bawa juga. Maksudnya saya suka kalau kita baca berkitab, kita boleh dobit, kita boleh tulis, ada tak faham kita tanya, kita tulis. Sebab itu saya tak katakan ini kitab, ini ada panggil risalah kecil sajalah. Saya tulis 30 nota untuk hati, atau bahasa budak-budak muda sekarang dipanggil healing.
Tapi healing dalam Islam bukan pergi tepi pokok, pergi sungai, pergi panjat gunung. Dalam Islam dah ada cara dia. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah itu, dia boleh menenangkan hati. Jadi rumusan daripada pengalaman hidup sendiri, bertemu dengan masyarakat, orang bertanya, maka saya rumuskan perkara-perkara itu, saya lakarkan dalam bentuk nota-nota hati. Nota-nota hati ni, bila sebut hati, nanti tuan-tuan baca, tak kira hati orang kaya pun ada ni, hati orang miskin pun ada, hati lelaki pun ada, hati perempuan pun ada. Sama rata kita. Hati saya pun ada. Sebab itu, walaupun saya tulis sendiri, saya suka baca ulang. Sebab hati kita berubah-ubah. La yusammal qalbu illa litaqallubihi. Tidak dinamakan hati itu kecuali ada berubah-ubah. Kita duduk ramai-ramai di sini, kita rasa kuat. Tapi bila balik nanti beza. Kita duduk di surau ini, kita rasa kuat. Tapi depan televisyen berbeza. Sebab itu, selalu ulang-ulang. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang saya tulis ini adalah dicadangkan untuk kita baca-baca bersama dan untuk diri kita sendiri. Dia termasuk dalam bab membersihkan hati. Atau kalau kita pecahkan ilmu Islam ini, kita dibagi 3 yang besar. 1 akidah, 1 syariat, 1 tasawuf akhlak. Tasawuf ini adalah tasawuf dipanggil tasawuf ada 3 kategori. Pertama, tasawuf ilmi dan amali. Kita belajar penawar bagi hati. Tadi dengan Ustaz Ibrahim Ista kita belajar. Itu tasawuf ilmu. Kita nak dapatkan ilmu. Macam mana nak rawat hati, macam mana nak bersihkan hati, bagaimana nak mengurangkan hasad dengki. Itu dipanggil tasawuf ilmu dan amal. Tapi tak semua orang mengaji tasawuf dapat apa yang dia belajar. Dia naik setingkat lagi, dia panggil tasawuf zauqi. Tasawuf rasa. Yang ini kita boleh habiskan kalau sempat hari ini 30 nota. Tapi rasa tuan-tuan dan puan-puan tak serupa. Itu rezeki masing-masing. Itu habuan masing-masing. Itu dipanggil tasawuf zauqi, rasa. Sebab itu lepas kita sembahyang zuhurnya 4 rakaat juga. Zikirnya itu dipimpin oleh imam dengan kaifiat yang sama. Tetapi rasa kita masing-masing berbeza-beza. Ada rasa, oh aku dah lepas solat, sudahlah. Ada rasa tertunggu-tunggu nak solat asar, dia pun tertunggu-tunggu lagi. Ini panggil tasawuf zauqi. Jadi barangkali nanti tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, kita baca sama-sama tapi rasa masing-masing berbeza-beza. Sebab itu cara kita baca adalah kita baca ni dan kita cerminkan diri kita. Ibarat nanti saya baca nota 1, nota 2 sampai nota 31, saya bagi ekstra. Tajuknya 30 nota tapi saya bagi 1 ekstra. Macam Imam Nawawi tulis 40 hadis, dia bagi lebih. Jadi format untuk kita rasa, dipanggil orang putih kata feel. Ni rasa ni zauq. Tak boleh nak, tuan-tuan tak boleh nak bayanglah sebab rasa sendiri-sendiri. Macam kita minum air, mineral water, tetapi ada rasa payau sikit. Kalau sebelum ini kita makan makanan manis, kita terasa manis-manis sikit. Itu rasa sendiri-sendiri. Jadi barangkali yang saya baca, sebab tukang baca ni tak sama dengan rasa tuan-tuan. Jadi cara membacanya, kita baca dengan penuh penghayatan. Macam mana nak menghayati? Ibarat buku yang kita baca ini ibarat cermin untuk kita lihat diri kita. Itu kalau tuan-tuan solat, ni untuk guru kita guru kita bagi kaedah lah. Kita sujud, sebelum kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kita maknakan dulu, terjemah dulu. Dah kita terjemah, baru kita baca.
Berbeza dengan kita sujud meluncur laju je baca tapi tak tahu apa. Sangat berbeza. Tuan-tuan boleh buat eksperimen kejap lagi sembahyang Zuhur. Sujud, nikmati dulu bacaan yang bakal kita baca. Lepas itu kita bacalah zikir-zikir sujud tu. Sangat berbeza. Ini dipanggil zauqi. Sebab itu mereka yang mahir bahasa Arab, baca Quran makin lama makin seronok. Kalau dia menggunakan ilmu kemahiran bahasa Arab itu untuk menikmati Quran. Tuan-tuan sekalian. Okey, itu format dia lah kalau nak rasa zauq tu. Kalau nak tambah ilmu, tak ada masalah. Ni boleh baca sendiri. Kita nak rasa tu. Sebab kan selalu kita dengar kan, Tok kita kata, ilmu yang kita baca sekarang ini abuan kepala je, otak. Tak semua masuk kepala turun ke hati untuk jadi mahu. Tahu banyak benda tapi tak buat juga sebab tak turun ke hati, mahu. Ilmu otak, hati tu nak mahu. Raja, dia boleh keluarkan satu command, satu order. Kamu nak ke tak nak? Ada kalanya ilmu dah banyak, hati kita pun dah nak buat, tinggal satu lagi, nafsu. Nafsu ialah yang banyak failkan kita. Bukan tak tahu sembahyang jemaah 27 darjat tu, hati pun dah hendak dah, tapi nafsu kata tak apalah, Zuhur lambat lagi. Contoh tuan-tuan sekalian, ini ilmu pagi ni, tengah hari ni, ilmu rasa dia panggil. Bukan ilmu untuk maklumat, tak. Setakat itu, tapi ilmu rasa. Sebab itu saya cadangkan supaya kita melafaz niat dululah kita nak mengaji ni. Niat dalam hati tak payah lafaz, tapi lafaz tu tolong untuk kita desuk masuk niat tu betul. Nawaitu ta'alluma nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima lillahi ta'ala. Bermaksud sahaja aku berniat belajar dan mengajar lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia masuk dalam hati kita, insya-Allah. Jangan hiraukanlah kata bid'ah ni ustaz, tak ada berjajah dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini teknik kita nak supaya niat tu senang masuk. Dia tak mengelewar kata-kata. Boleh tuan-tuan sekalian, agak panjang mukadimah ni. Tuan-tuan, saya tak janjikan habis 31 ni. Takat mana kita habis, berhenti di situ. Ada ruang dan peluang bila-bila kita sambung. Tapi pesanan saya, bawa. Nah, itu tak bagi lagi lepas ni. Sebab betul kata kawan-kawan. Kawan-kawan kata apa? Ustaz, benda bagi free kadang-kadang orang tak berapa nak nilai. Sebab dia free, tak berapa nak nilai. Saya tak letakkan harga tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan nak infak, saya terima. Untuk barangkali nak ulang cetak buku yang akan datang dan sebagainya, itu saya terima. Tapi bukan nak masuk duit pada untuk saya, tak. Untuk tujuan infak ilmu, cetak buku-buku yang lepas-lepas pun banyak juga, tapi orang minta habis. Dia perlu model. Baik-baik. Tuan-tuan sekalian, itulah mukadimah. Boleh tuan-tuan? Kita nak rasa. Ada 31 nota hati, hanya 54 muka surat. Ada satu nota hati itu panjang sampai 2-3 muka surat. Ada nota hati yang separuh muka surat je. Jadi nampak macam 31, macam 31 banyak sangat, tetapi sebenarnya tak banyak. Yang penting kita hayati, ibarat dia cermin sebelah, kita sebelah. Kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Tengok muka surat 4 Roman tu. Apa kata penulis? Saya tulis pada 12 Jamadil Awal 1444 Hijrah, 7 Disember, dah setahun lebih dah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, inilah kali pertama selepas setahun lebih dicetak, saya buat dalam bentuk daurah. Percubaan nak buka baca di masjid-masjid, agak-agak rasa macam jemaah tak serius nak mengaji. Bagi buku free dah. Suruh bawa, tak bawa-bawa. Tak apalah, kamu bacalah di rumah. Yang saya nak ngajar, yang daurah, yang betul-betul nak.
Sebab dia melibatkan rasa, hati yang serius. Man jada wajada. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Risalah ringkas, saya namakan risalah ringkas. Dinamakan 30 nota untuk hanti. Ia merangkumi 30 siri muhasabah diri. Kita nak muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Kita hisap dulu diri kita sebelum kita dihisap pada hari hisap yang sebenar. Ia menyentuh hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Risalah ini termasuk di dalam kategori bacaan santai-santai. Tidak terikat sangat dengan bahasa kitab-kitab lama dan tidak terlalu moden, dan tidak pun mencubit perkataan-perkataan bahasa Inggeris yang kadang-kadang tak berapa nak faham. Ini bahasa kita. Saya asal orang Bangan Datuk, orang Jawa. Tak ada doktor pun, tak ada PhD. Saya bersama macam tuan-tuan juga. Jadi saya tulis pun gaya saya lah. Mudah faham, insya-Allah. Bagi yang baru datang tak ada buku, ada lagi ni buku ni. Boleh ngambil ke depan. Ada siapa? Tapi dia pakai baju lagi, tak buka daripada tolong. Sini. Baik. Bacaan santai dan bacaan ringkas. Boleh koyak ni. Boleh koyak. Boleh koyak. Bacaan santai dan ringkas. Namun diharapkan yang ringkas dan santai itu dapatlah mencuit hati kita, mengusik jiwa dipanggil. Usik hati kita. Dan daripada bila mula terusik hati itu, mudah-mudahan dia sebagai membantu kita semua proses muhasabah diri kita masing-masing. Umur tak panjang tuan-tuan. Umur saya tahun ini 52. Nabi sebut a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat aku puratanya 60 sampai 70. Di hadapan saya kalau panjang umur mudah rezeki 60 lagi 8 tahun je. Pejam celik jalan. Kawan-kawan yang sebaya pun ramai dah tak ada dah. Jadi proses memperbaiki diri itu perlu untuk dilakukan setiap kita. Tuan-tuan ambil satu je ya. Yang di rumah nanti. Sebab ramai lagi yang inilah. Kecuali ada model esok itu cetak lagi banyak. Ataupun dengan version-version yang baru insya-Allah. Risalah ini di samping menjadi bacaan santai peribadi. Boleh sambil-sambil nak tidur, boleh. Tapi kalau tuan-tuan nak baca sambil-sambil tidur, tapi dengan hati. Jangan kita baca Facebook, jangan nak tidur tu. Tak jadi. Mesti dengan hati. Ataupun juga dicadangkan menjadi bahan bacaan usrah-usrah keluarga, dengan keluarga. Ni cuti sekolah ni, anak-anak cucu balik, boleh mulakan. Tak ada masalah. Boleh juga di pejabat-pejabat kerajaan. Hari ini saya tak cuti hari ini sebagai tugas lah. Dan sesuai untuk bacaan semasa bulan Ramadan. Sengaja saya letakkan 30. Kalau jadi tazkirah semasa Ramadan itu, satu nota satu hari. Cukup 30 Ramadan, selesai. Itulah tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan nak photostat, tidak ada hak cipta terpelihara, tak ada, silakan, tak ada masalah. Bukan sebab komersial, tak, semata-mata nak lebarkan ilmu. Okey, kita tengok nota hati yang pertama. Nota hati pertama, jika dosa mempunyai bau. Mengapa dosa? Semua kita berdosa, tuan-tuan sekalian. Siapa berani angkat tangan aku tak berdosa? Selama mana bukan Nabi, kita ni berdosa. Cuma iman kita lah yang akan melihat dosa tu kesan kepada kita. Sebab dia tak berbau. Cuba tengok kalau dia berbau. Jika salah saya ke?
Rasa tak usik apa-apa. Tak apa. Samalah pada yang mudah. Baik. Boleh bayangkan tuan-tuan, jika dosa-dosa yang kita lakukan mengeluarkan bau. Orang perempuan pun minta maaf kalau dia datang bulan tak dikendali dengan baik, lalu tepi pun bau. Sebab ngapa? Ada pengalaman. Saya pernah mengajar sekolah Raja Perempuan Takyah. Kadang-kadang nak lalu tu, ya Allah, nak nyimpang mana semua budak perempuan. Jadi dosa yang kita lakukan, bayangkan kalau dia mengeluarkan bau busuk. Siapa nak dekat dengan kita? Kalau kita seorang ibu ataupun seorang ayah, kita buat dosa di luar rumah, tiba-tiba kita masuk rumah, anak-anak akan menjauhkan diri, dan orang terdekat pun tak tahan dan ingin berpisah jauh daripada kita. Tapi oleh kerana dosa yang kita buat tak meninggalkan bau. Betul tak? Tuan-tuan, sambil-sambil tenung muka saya tu, kita tengok dosa kita lah. Tu yang sebut rasa tu. Barangkali isteri berdosa dengan suami, tinggikan suara depan suami tadi sebelum datang. Contoh, awak ni asyik suruh urut kepala je. Itulah sembahyang subuh tadi dah hujan, pergi juga. Dia panggil ubat pelali. Ataupun seorang suami, ini kes benar, datang ke pejabat. Seorang ibu datang ke pejabat. Ustaz, saya nak mengadu hair suami saya. Apa hair? Kalau saya sebut nama suami saya, Ustaz pun kenal. Saya kata jangan sebut. Saya tak nak nanggung banyak amanah. Apa hair ke dia? Ustaz, dia pergi masjid selalu, dia pergi surau selalu, dia selalu pergi mengaji, tetapi dia dengan anak-anak, dengan orang rumah, dengan kami, isteri dan anak-anak, tak menggambarkan dia orang masjid. Kedekut bukan main satu hal. Belanja kawan-kawan lepas kuliah subuh di masjid, okey. Tapi anak-anak nak beli kasut baru, sekolah pun tak dapat. Itu barangkali kecuaian tu berlaku. Tapi sebab dia tak berbau. Kalau berbau, balik rumah bertebaran. Bukan setakat isteri dengan anak, kucing pun lari. Andai kata kita meniaga, businessman, pasti tak akan laku barakan kita. Tak ada orang sudi membeli sebab dosa kita. Tapi oleh kerana businessman, bukan semua, oleh kerana nak dapatkan untung, laba yang banyak, dia sanggup menipu. Ini buah ini bagus, buah ini bagus. Bila beli balik masam. Itu biasa berlaku di pasar-pasar malam. Saya duduk Manjui cukup lama tuan-tuan sekalian. Ketika bujang dulu dan anak seorang duduk di Manjui. Pasar malam Kampung Tengku Husin dulu ada, sekarang ada ke tak? Ada tak tahulah. Dekat Padang. Ada lagi kot? Tak ada lagi dah. Oh ya, dulu-dulu di situ pasar malam, saya pergi beli buah mesti dengan pakcik seorang tu. Dan saya rekomenkan tuan-tuan nak beli buah dengan sipulan tu. Sebab apa? Dia jujur. Ustaz, limau ini masam sikit, tapi setengah orang suka beli masam sebab nak buat jus. Yang ini mahal sikit, tapi yang ini manis sikit tapi mahal sikit. Jujur, apa salahnya? Tak ada beli durian mangkuk balik rumah. Tuan-tuan, kalau peniaga buat dosa berbau, barangan tak laku, orang tak sudi untuk membeli. Kalau kita buat dosa kita berbau, tuan-tuan, andai kita solat di masjid, jemaah akan terganggu. Hukum fiqh pun tersebut. Kalau nak makan benda-benda bau, jangan pergi masjid. Ataupun nak pergi masjid, jangan makan benda-benda berbau tu. Mengganggu orang sebelah. Termasuklah pakai atar. Jangan melekit bau dia, mengganggu orang sebelah. Jemaah akan terganggu, masjid pun berbau dan sepi. Nasib baiklah, alhamdulillah, kita ni buat dosa tak berbau. Kalau tidak, tak tahulah masjid tu bau macam mana. Yang datang tu bawa dosa masing-masing. Andai kita jadi cikgu, murid tak akan masuk kelas, tak nak belajar.
Andai kita jadi bos, anak buah lain pasti terganggu, tak boleh kerja. Di mana-mana pun orang tak ada mau dekat dan semua ingin menjauh daripada kita. Kalau sekiranya dosa kita berbau. Ya Allah, Maha Suci Engkau yang menutup aib dan dosa-dosa hamba-Mu, tak menjadikan dosa itu berbau. Lepas mati itu habuan masing-masing, tuan-tuan. Kita tak tahu nak jangka. Bagaimana syuhada Palestin bau wangi, begitulah bangkai-bangkai tentera Zionis bau busuk. Walaupun disimpan dalam peti ais. Yang itu had akan datang kita tak tahu. Tak apalah, benda baik orang dah meninggal. Saya cerita dengan tuan-tuan, bekas Imam Masjid Jalalari yang meninggal waktu dia nak ngejarkan waktu solat Zuhur daripada Cameron Highland, dia naik motor jatuh di on the way nak balik. Dan kawan-kawan macam Imam Hafizullah yang tolong angkat sebagainya itu, dia memang bau wangi ketika itu. Itu rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing, kita tak tahu. Tapi di dunia ini memang tidak berbau lagi. Sesungguhnya tuan-tuan, ini realiti yang berlaku. Masih ada yang puji kita kerana Allah masih menutup aib kita dan menutupi dosa-dosa kita. Dressing kita pakai baju sangat hebat dengan kopiah putih, dengan baju dan sebagainya. Orang puji kita, pergi mana-mana orang cium tangan kita. Sebab apa? Allah tutup dosa-dosa kita dan dosa-dosa kita tak berbau. Seandainya Allah membongkar satu saja cukuplah, tuan-tuan sekalian, aib kita yang selama ini kita sembunyikan. Tentunya semua orang tadinya yang memuji, yang menghormati, tentu akan kembali mencela dan menghina. Satu pun cukup dah, habis dipadam benda yang baik-baik yang kita buat. Berkata Muhammad bin Wasif, kalau seandainya dosa itu memiliki bau, maka tidak seorang pun dari kalian yang akan duduk denganku. Maknanya dia sedar diri dia. Tuan-tuan, tengok ini cermin nombor 1 untuk kita tengok balik diri kita. Tuan-tuan, saya ingat seorang guru, dia cerita kat saya, entah kalau nak pergi kuliah, nak pergi ceramah, paling tidak ada 2 perkara. Satu menarik, satu merangsang. Menarik barangkali banyak lawaknya, itu menarik. Tapi nombor 2, jangan lupa merangsang. Merangsang ni maksudnya lepas dapat kuliah, yang dengar ni dapat apa? Kalau sekiranya dia menarik, tapi tidak ada dia panggil call for action, nak buat apa lepas ni? Maka dapat pahala mengaji ilmu, dapatlah duduk dalam majlis ilmu. Tetapi yang lebih daripada itu adalah apa yang kami boleh buat, Ustaz? Itu dipanggil sebagai menarik dan merangsang. Macam saya sedar diri saya, menarik tak adalah, tapi cuba untuk merangsang. Sebab itu saya sebut tadi, cara kita baca adalah sebelah cermin, ini buku ni sebelah kita. Maknanya kita tak banyak menerokok jauh-jauh, kita tengok diri kita. Betul Ustaz, biar berlaku walaupun kita tak interaksi 2 hala, tetapi paling tidak saya bercakap, tuan dan puan-puan, interaksi monolog dalam diri sendiri. Ya Allah, umur aku dah sekian banyak dosa yang aku buat. Tuan-tuan, satu lagi, dosa yang lama-lama dulu-dulu kita buat, kita lupa kan? Dah terlupa dah waktu muda-muda dulu. Tapi pada catatan Allah Ta'ala tak hilang lagi. Bukan dipadam, tak. Bukan catatan itu terpadam sebab kami lupa, tak. Tapi dia masih tertulis. Perlu kepada, kalau perlu minta maaf lah. Kalau minta halal lah. Sebab apa? Dosa tidak berbau. Okey tuan-tuan, boleh tak macam ni? Boleh ya? Kita berhenti pukul 12 insya-Allah. Atau kalau cepat habis, kita berhenti awal. Tapi rasa macam tak habis. Baik, itu nombor 1. Dosa tidak berbau. Nota hati nombor 2. Menjadikan diri daya penarik kepada kebaikan.
Ini salafus soleh dulu, tuan-tuan. Dipanggil kesolehannya itu ada aura. Ada aura. Maksudnya, setengah orang dia tak pandai berceramah. Dia tak pandai mengajar. Tetapi ketika dia masuk dalam satu majlis, dia bawa aura soleh. Dia tengok muka orang tu, oh aku tak sembahyang Zuhur lagi, macam tu. Dia tengok orang ni, dia kata, aku belum lagi infak pada hari ini. Sebab itu kita tengok setengah orang, macam seorang almarhum kawan saya lah. Rasanya bekas juga pensyarah kepada Ustaz Azhan kita di Unity dulu. Ustaz Dr. Sobri Awang. Dia meninggal ketika kuliah subuh di Shah Alam. Barangkali serangan jantung lah. Tetapi orang kenal sampai ke Gaza, sampai ke Qatar, kalau dia mesti tidak lekang daripada perjuangan Palestin. Kalau dia ceramah. Dan ketika dia meninggal dunia, Ismail Haniyah tulis surat ucap takziah kepada dia. Maknanya aura tu ada, tuan-tuan. Maknanya ada daya penarik. Kalau di kalangan perempuan, pergi mana-mana, masyarakat tahu ini adalah ibu misali, contohnya. Ada aura, tak cakap banyak pun. Tak cakap banyak. Orang ini, ada satu orang, saya suka kongsi dengan tuan-tuan benda yang nampak depan mata. Di Masjid Selama. Saya mengajar tiap bulan di Masjid Selama. Selepas saya kahwin dengan orang rumah Selama, tiap bulan balik kampung mesti mengajar. Mengajar kitab Riyadhus Salihin, Syarah Dalil Falihin. Kemudian saya baca buku yang saya tulis-tulis tu lah, saya bagi free je. Ada seorang ni, semenjak saya mula dulu sampai sekarang, datang awal macam mana masjid pun dia dah ada dah. Konon-konon datang awal, dia dah ada dah. Maknanya dia awal datang. Maknanya semua jemaah kenal dia ini adalah orang yang datang awal ketika ke masjid. Dan menjadi daura, menjadi aura penarik kepada yang lain-lain. Tuan-tuan sekalian, sebab itu saya tulis nota nombor 2. Tuan-tuan, umur kita tak panjang dah. Carilah kita mana-mana jalan yang boleh. Malam pagi tadi saya sebut, sebelum kita meninggal, kita cuba tinggal 3 perkara. Kita buat 3 perkara. Pertama, kita mencari bekal sebelum kita meninggal. Carilah apa-apa pun. Bekalan-bekalan yang di akhirat nanti. Yang keduanya, pertama kita cari bekal. Yang kedua, kita lipat gandakan amal kita. Yang ketiga ni yang selalu orang lupa, iaitu kita cari jalan macam mana boleh bila kita mati kita tinggalkan legasi kita ataupun warisan kita untuk diteruskan oleh orang ramai. Kita mati, selesai dah urusan kita di dunia. Tetapi kita nak cari jalan, pahala masih mengalir untuk kita. Ikut kapasiti masing-masing. Kalau kita mampu menulis buku, tulislah. Kita mati pun orang akan baca buku kita. Kalau sekiranya kita mampu mengajar, cikgu-cikgu, para pensyarah, mengajar betul-betul, meninggalkan anak-anak murid yang menjadi legasi kepada kita. Kalau kita pimpin NGO, dakwah, gerakan dakwah, tinggalkan kader-kader dakwah lepas kita mati. Kalau kita ada duit boleh bina bangunan, wakaf sebagainya, tinggalkan duit itu untuk kita mati esok, pahala masih mengalir. Tiap-tiap orang mesti cari modal. Mati esok, tuan-tuan sekalian, kita tinggalkan sesuatu untuk umat ini, kita meninggal, pahala masih dapat. Baik. Jadi, nota nombor 2 ini, jadikan diri ada daya penarik kepada kebaikan. Pertama, untuk kita menjadi peribadi yang menarik orang lain kepada kita, kita mesti menyajikan satu keindahan. Sebab manusia fitrahnya suka yang indah-indah, yang cantik-cantik. Dia akan tertarik kepada benda yang cantik, benda yang wangi, benda yang teratur. Baik, nombor 1,
kita harus menyajikan suatu keindahan. Nombor dua, keindahan ini lahir dari bila hidup kita teratur. Itu sangat penting. Yang ini telah dirompak oleh pakar-pakar motivasi barat. Keteraturan dalam hidup. Mereka ada risk management, mengendalikan risiko. Mereka ada teori-teori time management, mengurus masa. Banyak teori-teori itu tujuannya apa sebenarnya? Nak mengatur hidup dengan baik. Tuan-tuan, kalau kita atur hidup kita dengan baik, orang akan tertarik, tuan-tuan. Ramai juga orang yang bukan Islam terbuka hatinya untuk terima Islam sebab dia dengar azan tepat pada waktu. Dia dengar azan tepat pada waktu solat, azan dikumandangkan, orang akan sembahyang. Itu tepat pada waktu. Seorang, saya dengar satu rancangan IKIM, seorang Cina, student, mahasiswi lah. Dia masuk Islam sebab dia duduk sebilik dengan seorang mahasiswi muslimah ni. Dia cadangkan kepada kawan dia yang satu bilik. Dia kata, cuba you 1 minggu saja. Bila you buang air besar, pakai air, tak payah pakai tisu. Cuba seminggu je. Sebab mereka pakai tisu kan. Kita orang Islam pakai air. Dia kata dia cadangkan you buat seminggu je. Dan dia buat, dia try. Di situ dia kata ya, terasa kelainannya. Dia rasa toharah tu. Dan dengan izin Allah juga dia masuk Islam. Keteraturan tu. Sebab itu contohnya, saya bagi contoh sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dalam soft teratur dah. Dan sleeper kita pun kadang-kadang ada orang tolong atur. Tapi kereta blocking orang lain. Jalan besar tu dah tak boleh, jadi satu jalan je. Keteraturan tu. Jadi kita nak jadi daya penarik, kita mesti ada keteraturan yang kita perlu persembahkan kepada orang lain lah, supaya orang minat pada kita. Itulah kenapa Allah menurunkan Quran agar hidup kita teratur, supaya dengan hidup penuh bahagia dan sehingga hidup penuh dengan kebahagiaan. Jika saat ini hidup masih belum terasa indah, ini zauq, ini rasa masing-masing. Saya tak boleh judge tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya hukum, lihat nilai diri kita masing-masing. Jika saat ini hidup masih belum terasa indah, sehingga kita susah nak menarik orang lain mendekati dakwah kita, barangkali terjadi kerana kita masih susah diatur oleh dakwah kita sendiri. Kita mengajak kepada orang lain tapi kita susah nak atur diri kita sendiri. Dan ini selalu bawa banyak fitnah kepada kita. Khususnya kamilah para asatizah. Kadang-kadang orang melihat anak-anak para ustaz ni pakai, lebih-lebih lagi kalau anak ustaz ni ramai perempuan. Tuan-tuan yang dah ada anak dapat beza susahnya bela anak perempuan daripada bela anak lelaki. Memang susah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat galakkan dalam hadis kan, barang siapa yang ada 2 anak perempuan atau 3 anak ataupun lebih, ataupun saudara-saudara perempuannya, dan dia bela dengan baik, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang susah. Jadi yang akan kadang-kadang masyarakat melihat bukan pada ustaz tu, lihat pada isteri dia, lihat kepada anak-anak dia. Sebab itu doa yang kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Akhir itu, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, apalah kiranya Engkau kurniakan kepada kami daripada isteri-isteri kami atau suami kami dan juga anak-anak kami qurrata a'yun, sedap hati memandang, dan waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah di kalangan kami
sebagai pemimpin, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tuan-tuan, saya pun cakap berlapik juga. Tak tahu, anak masih belum membesar lagi. Bolehlah kita gunakan apa? Kita gunakan alasan, anak Nabi Nuh pun tak ikut ayah dia. Selepas Nabi Nuh alaihissalam berusaha bersungguh-sungguh. Bukan daripada awal pun habiskan masa anak-anak untuk hidup sebagai anak-anak buah sikit. Dia habis dikorbankan masa itu dengan apa? Dengan ini. Dah tak pandai nak hormat orang kadang-kadang. Sebab dia tak interaksi dengan manusia. Kita dulu nak lalu depan orang tua, kita tundukkan. Hari ini dilanggarnya kita. Sebab apa? Anak-anak sudah dikorbankan masa anak-anak dia nak buah dan sebagainya, nak belajar adab dengan benda-benda ni lah tuan-tuan sekalian. Saya ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu, hidup di Bagan Datuk. Kampung nama Kampung Parit 1, Sungai Sumun. Tuan-tuan sekalian, saya banyak kali juga cerita, tapi lama dah tak cerita, bertahun-tahun. Saya dengan abang saya, 2 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Biasalah adik-beradik bergaduh. Biasalah benda-benda kecil bergaduh adik-beradik. Tapi ingat lagi almarhumah bonda saya, almarhum ayah saya, kalau saya bergaduh, cara nak merapatkan lagi dia kata apa? Kamu tengok anak Pak Kiai tu, ada gaduh macam kamu. Pak Kiai ni adalah seorang alim yang duduk di kampung-kampung orang Jawa kita, dipanggil Pak Kiai. Atau kita bahasa sekarang Pak Kiai lah kan. Pak Kiai, sumber rujukan. Selalu dia bandingkan, tengok kamu dengan anak-anak Pak Kiai itu, ada gaduh macam kamu. Kita tak nampak, tak tahu gaduh lebih teruk daripada kita, tak tahu. Tetapi dia nak tunjukkan contoh. Lalu dekat Parit 1 tu, jalan kecil. Bila Pak Kiai tu nak datang naik motosikal dia, kami naik basikal, kami turun, tak tergamak nak berselisih sama-sama naik kenderaan. Hormat alim. Macam kecil-kecil dulu kita lalu balai polis, naik basikal bukan naik motosikal pun. Tuntun tu. Lepas balai polis baru naik balik. Cara orang dulu-dulu tuan-tuan sekalian. Cara orang dulu-dulu. Jadi kami ni para asatizah ni takut sangat mengajar rata-rata tapi anak tak menjadi. Tapi jangan takut. Kalau kita dah usaha sungguh-sungguh, tak jadi juga, barulah kita boleh alihkan cerita itu. Oh, Nabi Nuh dulu pun anak tak ngikut juga. Itu boleh. Tapi kalau daripada awal kita dah tidak ke arah itu, tak bolehlah jadikan cerita Nabi Nuh alaihissalam itu sebagai escapism. Kita melarikan diri daripada apa yang telah kita buat. Mengapa berlaku begitu? Kadang-kadang dalam hidup ini kita masih mendahulukan ego dan menuruti hawa nafsu daripada kita mengikuti aturan Allah yang Allah telah tetapkan kepada kita. Ini nombor 2. Okey. Nombor 1, jika dosa mempunyai bau yang busuk. Nombor 1. Nombor 2, kita ni carilah jalan untuk jadi magnet. Magnet yang akan menarik kepada kebaikan, kepada kita punya ufuk tu, kita punya kutub tu. Ingat dulu kecil-kecil kita belajar ilmu sains. Magnet letak barang-barang yang boleh tertarik dengan magnet tu. Kita letak magnet, dia akan mengerumuni. Itu nombor 2. Nombor 3. Tuan-tuan, lepas kita mati, semasa hidup, nota nombor 2. Semasa hidup kita jadi magnet kepada orang rapat keliling kita. Itu masa kita hidup lagi. Tak terlambat lagi tuan-tuan sekalian, umur kita berapa pun masih ada peluang tu. Nombor 3, lepas kita mati, kita kekal sebagai ikon inspirasi selepas kematian. Selalunya orang akan cuba ingat kita, letakkan nama macam surau ini kan. Kita letakkan nama. Setengah macam almarhum Tan Sri Harusani, dia letakkan nama di Balai Cerap Instone di Tanjung Malim sana tu, Balai Cerap Harusani. Setengah-setengah dia letak pada nama-nama jalan sekian-sekian. Itu cara orang nak ingat.
Barangkali orang ingatlah, insya-Allah. Ulama dulu-dulu orang ingat dia dengan apa? Dengan kitab-kitab yang ditinggalkan oleh mereka. Pondok-pondok yang ditinggalkan oleh mereka. Saya baru ni pergi Fatani. Kat sana masya-Allah. Ahli Sunnah wal Jamaah bentengnya adalah sekolah pondok. Dan mereka yang punya pondok, Ustaz Azan pun dah mula boleh fikir dah sekarang. Masalah yang berlaku di Fatani dan juga di Kelantan dan beberapa buah pondok di tanah air kita adalah tidak ada pewaris. Pondok Pak Teh hari ini ada anak murid tapi tak macam dulu. Tak seramai dulu. Siapa nak waris? Nak teruskan legasi, dia panggil legasi tu. Di Thailand, di Fatani pun begitu. Selalunya pewarisnya adalah daripada anak-anak. Anak-anak yang akan mewarisi. Kalau semua anak perempuan dan anak-anak pun tak minat nak menyambung, lebih suka jadi doktor, dia engineer, dia insinyur, macam mana nak buat? Tok-tok guru ni dia akan cari anak muridnya yang terbaik untuk dijadikan menantu. Dan menantu inilah yang akan sambung. Jadi ada pondok-pondok di sana tuan-tuan sekalian dah peringkat menantu yang sambung. Supaya yang diharapkan oleh pengasas pondok itu dia nakkan supaya amal jariah tadi ni, legasi dia ni. Kalau tak ada siapa yang ganti, habis. Jadi kita kena fikir semua-semua ni. Baik. Nombor 3, kekal sebagai ikon inspirasi selepas kematian. Tuan-tuan, tengok dalam dunia ni semasa kita hidup, orang buat apa kat kita? Pujian orang yang disampaikan secara terang-terangan di hadapan kita sekarang ni. Ustaz baik, ustaz itu, ustaz ini. Barangkali ikhlas. Barangkali nak ngambil hati je. Atau ada muslihat-muslihat tertentu. Ada satu kampung orang asli, saya tak perlu sebut lah. Kita datang bawa program. Saya pergi sana atas NGO lah. Program seronok lah, seronok. Last sekali Tok Batin mengiringi ke nak kereta. Ustaz, ya Tok Batin, boleh tolong saya? Kalau saya mampu tolong, saya tolong. Kalau saya tak mampu, saya tak mampu. Boleh tak dapat 20 keping atap? Untuk siapa Tok Batin? Untuk rumah saya lah. Maksudnya kalau 20 keping atap tu untuk ni okey lagi, dia minta untuk diri dia. Jadi saya kata minta maaf Tok Batin, saya tak beri janji sebab saya ni bukannya menteri luar bandar ke, tak. Sebab Jabatan Mufti bukan ada peruntukan macam Baitul Mal dan sebagainya. Saya hanya mampu sampaikan. Sama ada sampai betul atap-atap tu saya tak janji. Maksudnya kadang-kadang tuan-tuan sekalian ada muslihat-muslihat tertentu. Lebih-lebih lagi kadang-kadang orang politik lah. Dia panggil kita ni kadang-kadang macam orang masak kari pakai daun kari pulai. Nak bagi sedap tu, carilah hujung kampung mana-mana pokok kari pulai tu, ambil daun je tu. Tapi bila dah siap hidangan, ada tak kata makan sekali daun kari pulai? Tak, kalau terjumpa elok dengan dia punya tu, kita letak tepi. Yang lain kita makan, yang itu letak tepi. Itu selalu berlaku, tuan-tuan sekalian. Lagi satu wartawan. Wartawan banyak kali kena. Kita cakap lain, dia spin lain, dia letak tajuk yang agak menggemparkan. Kemudian yang kita yang ramai-ramai ni bukan nak baca habis, suka baca tajuk. Itu memang letih lah nak jawab tu. Kalau nak cerita saya cadang nak tulis juga satu buku bila pencen esok lah. Bagaimana berhadapan dengan wartawan, dengan ahli politik. Cuba menggunakan orang-orang agama. Kena benar-benar kita faham di mana kedudukan kita supaya tidak diperkudakan. Tak kiralah, jangan kita mengharapkan naik pangkat ke apa ke, prinsip mesti ada. Biar kita kekal bagaimanapun prinsip kita ada. Baik. Itulah pujian orang ramai depan kita, barangkali ikhlas, barangkali ambil hati, barangkali ada muslihat tertentu.
Tapi sebenarnya tuan-tuan, pujian yang hakiki adalah pujian lepas kita mati. Dia puji kita lepas kita mati, kita bukan boleh bagi apa-apa kat dia. Tak boleh. Itulah pujian yang sebenar, tuan-tuan sekalian. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah sebut dalam Quran, baginda memohon agar menjadi buah bibir setelah baginda wafat. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah bagiku sebutan yang baik, nama yang harum. Tiap-tiap hari kita semayang, dalam tahiyat kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sebutan yang baik dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar baginda diberi taufik. Taufik yang Ustaz Ibrahim sebut tadi tu. Taufik dan hidayah. Yang penting nikmat yang Allah beri kepada kita adalah bila Allah bagi taufik, muafakat. Kita makan ubat, tuan-tuan. Kita makan ubat. Sakit pening kepala, kita makan ubat. Malam tadi saya kena gaut. Sebab semalam ada 5 kenduri kahwin. Daripada Batu Kurau sampailah ke Ipoh. Makan daging fresh, banyak sangat kot. Sebab itulah saya tulis pada Ustaz Azhan, Ustaz, malam ni saya kena gaut. Ustaz tolong doa, besok pagi saya boleh datang juga ke mana pun. Makbul dah Ustaz Azhan, pagi tadi saya boleh datang. Alhamdulillah. Ada kala kita makan ubat sembuh, kan? Ada kala kita makan ubat tak sembuh. Apa beza sembuh tak sembuh? Taufik daripada Allah Ta'ala. Taufik daripada Allah Ta'ala. Macam tadi saya sebutkan, ilmu yang kita belajar ni habuan otak, ilmu, maklumat. Dia akan turun kepada habuan mahu. Mahu tak mahu ni siapa punya? Yang beri taufik? Allah Ta'ala. Kita mahu dah, depan kita nafsu, kita langgar nafsu tu sebab apa? Taufik daripada Allah Ta'ala. Itu besar tuan-tuan sekalian, taufik daripada Allah Ta'ala tu. Nabi Ibrahim AS memohon kepada Allah agar baginda diberi taufik untuk menjadi sumber kebaikan, ikon kebaikan tu, sehingga semua orang memuji beliau hingga pada hari kiamat. Itu tuan-tuan sekalian, ini satu hadis. Hadis ni dalil. Hadis nombor 5 ni panjang. Saya tak baca dia punya nas, saya baca dia punya terjemahan. Itu yang biasa kita buat bila kita sembahyang jenazah. Tuan-tuan, yang ada, yang anak-anak muda, barangkali yang tua pun masih ada ibu dan ayah, ready diri untuk jadi imam nanti bila mak ayah kita meninggal. Ready, siapkan dia. Bukannya susah, dia tak ada rokok dan sujud pun sembahyang jenazah ni. Nampak tak habis je. Pengalaman nak sharing. Beza kita mengimami ayah kita, mak kita, mertua kita dengan kita mengimami orang-orang lain di belakang. Bukan isu fiqah sah tak sah, tak. Tapi disebut zauq tadi ni. Rasa tadi tu. Itu beza. Jadi sebab itu diutamakan kepada kita sendiri. Dan kalau kita ada anak-anak, anak lelaki kita, readykan diri dia untuk dia menjadi imam sembahyang jenazah kita besok. Bagi dia siap sedia. Dan lepas sembahyang selalunya, biasa juga saya sebut kalau saya kenal orang tu. Saya biasa sebut bila saya kenal orang tu. Saya kata apa? Apa pandangan tuan-tuan terhadap mayat ini? Baik, insya-Allah, kita jawab begitu. 3 kali saya sebut. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Dari Anas bin Malik berkata, satu ketika jenazah diusung lalu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas dipuji jenazah ini kerana kebaikan-kebaikannya. Maka baginda pun bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya. Selepas orang lain puji kebaikan dia. Kemudian satu lagi jenazah diusung di hadapan baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, ada missing di situ. Ada missing terjemahan.
Jenazah kedua puji-pujian. Jenazah jenazah pertama puji-pujian. Jenazah kedua fa uthniya 'alaiha syarran. Orang tak berapa nak puji dia. Maknanya orang sebut keburukan dia lah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya. Maka Umar berkata, ibu dan ayahku menjadi tebusan bagimu. Satu jenazah dipuji dengan kebaikan, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya. Selepas itu satu jenazah lain dicaci dengan keburukan. Lalu Tuan pun mengatakan, telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib baginya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, siapa yang telah kamu puji dengan kebaikan, maka telah wajib baginya syurga. Allahu Akbar. Dan sesiapa yang telah kamu cela dengan keburukan, maka telah wajib pula baginya neraka. Kamu adalah syuhada'u lillah, para saksi Allah di muka bumi. Kamu adalah syuhada'u lillah, para saksi Allah di muka bumi. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Itu sandarannya. Maknanya kita sembahyangkan jenazah, kita kenal jenazah tu. Dan secara umumnya dia orang baiklah. Kalau secara umumnya tak apa nak baik, kita tak berani juga nak memberikan syahadat. Panggil syahadat tu zur. Orang ini sembahyang tak pernah, terkenal dengan peminum arak, selalu sakau di orang lain, janji tak pernah tepati, dengan lawan berbaik-baik, dengan kawan tikam menikam. Tak berani. Sembahyang jenazah okeylah, tapi nak beri kesaksian tu tak berani kita cakap. Tuan-tuan, apa pandangan tuan-tuan terhadap jenazah ini? Ada mamat di belakang kata, masuk neraka lah dia. Oh, jangan. Jangan. Biarkanlah dia dengan Allah Ta'ala. Cukuplah dengan doa ketika sembahyang jenazah tadi. Persaksian kita tak berani. Itu dalil kot orang tanyalah, tak pernah Nabi buat. Tak ada ni. Tapi bukanlah dalam sembahyang jenazah Nabi buat ni. Tapi ketika jenazah tu lalu. Beruntunglah tuan-tuan sekalian kalau kita meninggal besok, yang menyembahyangkan kita tu ramai. Almarhum Pak Teh dulu sembahyang. Mula-mula dia letakkan di rumah dia. Berpusu-pusu orang naik sampai bunyi kerak rumah dia tu. Orang kata tak usah naik dah, tak usah naik, bahaya. Bawa ke masjid depan tu. Saya datang awal ke masjid, duduk di saf dua tiga depan tu lah. Bila jenazah dia bawa masuk, orang belakang kata, rapat ke depan, rapat ke depan, rapat ke depan. Dan nak cium dinding depan tu. Rapat ke depan, rapat ke depan, rapat ke depan. Nak gambarkan ramai ni sembahyang tu. Betullah kita, habuan kita besok tu sekalian, nasib kita tak tahu. Kalau kita ini diresikan begitu, alhamdulillah. Wallahu a'lam, masa depan kita tak tahu. Tapi kita dengar cerita-cerita ni, ada harap-haraplah tadi kan saya sebut tadi, menjentik hati kita. Mengundang kepada call for action. Apa benda Ustaz kami nak buat lepas ni? Kita dah baca dah harta nombor 3. Kita menjadi ikon lepas kita mati. Pujian yang sebenar bukan masih hidup ni, lepas kita mati besok. Sering kita kata semalam isteri kepada IR Fadil Rapat Setia meninggal. Salah seorang AJK NGO Ikram Taiping meninggal. Orang yang baik. Dan anak dia ramai. Anaknya pun semua alhamdulillah, salah seorangnya bernama Farhan. Dia ni adalah orang kuat aman Palestin. Ramainya anak-anak ramailah menjadi orang yang baik-baik. Alhamdulillah. Orang puji-puji, alhamdulillah tuan-tuan. Selalunya pujian manusia berlega-lega di Facebook, paling-paling lajak seminggu je. Lepas tu senyap balik. Dulu penyanyi Asri, penyanyi itu kan, meninggal. Oh, orang. Kemudian Dr. Sobri tadi ni meninggal. Dalam seminggu, 2 minggu selesai lah. Lepas itu kita ngadap seorang-seorang dalam kubur. Kubur kita. Bulan pertama barangkali tiap-tiap hari anak cucu kita tengok, isteri kita tengok, isteri tak bolehlah edah lagi. Suami kita tengok. Lepas itu bukan tiap-tiap hari dah tuan-tuan. Bukan tiap-tiap hari. Kita sendiri yang ngadap bawah tu. Jadi tak boleh nak harapkan sangat orang lain.
kita sendirilah yang akan menyingkirkan. Tuan-tuan, nombor 6. Marilah kita menjadi manusia yang suka menebarkan kebaikan pada manusia lain. Temur banyak mana pun. Semoga pujian mereka menjadi saksi atas kebaikan kita lepas kita mati kelak. Cuma dalam hidup ni bila kita buat kebajikan, jangan kita terperangkap, terjerat dengan nak minta pujian. Dia masuk pula dalam bab lain tasawuf kita tu, sifat mazmumah. Hubbul jah, minat kepada kedudukan. Hubbus sana, minat kepada orang puji kita. Sum'ahnya, riyaknya, wal'iyazubillah. Wujud. Yang ketujuh, semasa kita masih hidup, elakkan berdakwah dan beramal untuk meraih pujian. Dah mati, atau pulanglah orang nak puji ke nak apa, itu bukan kerja kita dah. Baik, itu nota nombor 3. Boleh lagi ke tuan-tuan? Boleh ya? Ingat balik, nota nombor 1, bab dosa tak ada bau. Ini saya suka ulang begini. Macam cikgu dulu-dulu lah kan, dia ulang balik. At-tikrar kan, tikrar. Dia ulang-ulang tu, dia menambahkan lagi dia lah. Pertama, nota hati pertama, dosa tak ada bau. Sebab itu kita tak apa nak kisah. Nombor 2, sedang-sedang hidup ni kita jadi magnet, tarik orang kebaikan kepada kita. Tuan-tuan boleh ajak orang macam ni, alhamdulillah. Saya setakat ini tak bercita-cita nak buat pondok macam Ustaz Azhar, tapi tak mampu, kerja kerajaan tak ada dan. Cuma dengan kawan-kawan hari itu berjayalah menubuhkan Akademi Ikatan Muslimin. Daripada budak tak masuk sekolah sampai staff. 2 pusat, satu di Padang Polo, satu lagi di Ulu Kuang. Alhamdulillah, seorang hamba Allah wakafkan tanah 4 ekar, kita cari duit, dapat 2 juta kita buat. Tapi full time situ tak mampu. Kemudian alhamdulillah Allah bukakan ruang idea nak buat mudarasah tiap-tiap pagi tu. Tiap-tiap hari kecuali Sabtu dan Ahad. Buku pertama Mukhtasar Minhajul Qasidin khatam. Alhamdulillah dengan izin Allah. Buku kedua Talbis Iblis, Belitan Iblis, khatam, alhamdulillah. Sekarang yang ketiga, buku At-Tazkirah Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah, dan habis dah. Dan akan datang buku yang keempat, iaitu Matan Arba'in, hadis 40, Al-Wafi. Tak mampu macam tuan-tuan, tetapi alhamdulillah tak adalah tempat pusat pendidikan orang boleh berkumpul. Tapi alhamdulillah semuanya dengan izin Allah Ta'ala, setiap hari yang dengar dalam 600 ke 700 orang. Ada yang live dan ada yang rakaman. Itulah kot dikira sekolah pondok saya. Tu. Mengaji kitab. Alhamdulillah. Saya tak ada risau sangat sebab saya tolong baca saja. Tapi yang dapat berdasar kepada zauq masing-masing, rasa masing-masing. Saya menyampaikan, barangkali yang mendengar dapatnya lebih daripada saya. Alhamdulillah, syukur. Baik. Itu yang ketiga, tuan-tuan sekalian, jadi magnet kan? Yang keempat, menarik tajuk ni. Tuan-tuan tahu tak di mana dosa kita diletakkan Allah ketika salat? Dosa yang tak berbau tu, kalau dia berbau, kita tahu dia bergayut di mana-mana, senang. Ini kita tak tahu dia bergayut di mana-mana. Dosa yang kita buat ni di mana Allah letakkan ketika kita salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini hadis Ibn Hibban, dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Ini adalah seorang ahli hadis. Dia menilai hadis. Kalau rakan-rakan kita orang-orang Wahabi, dia lebih berpaut kepada Albani kan? Albani. Tapi untuk ni yang bukan Wahabi, dia punya antara rujukannya adalah Syekh Shu'aib Al-Arnaut, seorang hebat dalam menilai hadis itu sahih dan sebagainya. Apa kata Nabi SAW? Maaf. Sesungguhnya jika seseorang hamba sedang solat, ia datang membawa dosa-dosanya, dan Allah letakkan dosa-dosanya itu di atas kepala dan juga di atas bahunya, maka setiap kali ia rukuk dan sujud, dosa-dosa itu mengelusur jauh, jatuh
jatuh berguguran, kepala dan bahu. Inilah tuan-tuan sekalian satu hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Proses kasih sayang Allah kepada kita untuk kita cuci dosa tak ada bau ni. Ada yang bersifat harian, ada yang bersifat mingguan, ada yang bersifat tahunan. Kita tengok proses harian. As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Solat 5 waktu. Ini proses harian. Senggang solat di antara 5 waktu itu, kalau kita buat dosa, dosa akan digugurkan oleh Allah Ta'ala pada setiap senggang waktu itu. Kalau ada yang terlepas, Allah sediakan pula mekanisme bersifat mingguan. Solat Jumaat ke solat Jumaat akan datang. Kalau terlepas juga, bersifat tahunan, Ramadan ke Ramadan akan datang. Satu syarat saja, majtunibatil kaba'ir, kalau selama-lama kita menjauhi dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Saya baru buat kuliah kali pertama, Al-Kabair, dosa besar di Masjid Ittihadiyah. Mana? Dekat Selibin tu, bukan Selibin, Kampung Tugu Husin. Baru buka muqaddimah, buku yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Imam Az-Zahabi dan diterjemah pun di dalam bahasa Melayu pada subuh hari Sabtu kalau tak salah, minggu pertama tiap-tiap bulan. Bergantung kepada kalau saya tak pergi outstation. Buka kitab Al-Kabair. Kita nak kenal dosa-dosa besar yang kalau kita jauhkan, solat kita, puasa kita, Jumaat kita boleh hapuskan dosa-dosa kecil. Tuan-tuan kalau yang berkelapangan bolehlah. Semuanya percuma, tapi buku kena beli sendirilah. Saya tak buat lagi nota. Baik. Jadi ketika kita solat, dosa kita berada di kepala dan juga berada di bahu. Ketika kita rukuk, yang di kepala meluncur. Yang di bahu, ketika kita sujud, dia meluncur. Wahai saudara-saudaraku yang selalu tergesa-gesa dalam rukuk dan dalam sujud, paling tidak kita baca tasbih 3 kali. Itu paling tidak. Nak cepat sangat jangan hilangkan tumakninah dengan kadar satu tasbih. Tapi kalau kita semayang sunat seorang-seorang, buat panjang-panjang pun tak apa. Kalau semayang jemaah jangan panjang-panjang sangat, kita ikut imam. Tapi kalau kita semayang seorang, wahai saudaraku yang selalu tergesa-gesa dalam rukuk dan sujud, marilah kita panjangkan rukuk dan sujud kita, supaya dosa-dosa kita berguguran dan digantikan dengan keampunan serta pahala daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Itu orang salafus soleh, dia kalau boleh sembahyang lagi banyak lagi dia suka. Sebab menggelunsur habis dosa-dosa kecil je tu. Makin banyak menggelunsur. Tapi oleh kerana dosa tak berbau, dosa tak nampak, dan itu kadang-kadang kita kalah tu. Baik. Semoga Allah menjadikan akhir hidup kita, tak tahulah esok lusa ke, kita pun tak tahu, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Hari itu Ustaz Fauzi Asmuni, pengurusi GSPP, Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin, ada datang sini hari itu untuk perjuangan Palestin. Saya terlibat peringkat awal dulu dengan GSPP. Nampaknya hari ini kawan-kawan kita Mujahidin Hamas dan beberapa puak Mujahidin lagi, dia sedang melakukan tugas yang sepatutnya tugas itu dilakukan oleh negara-negara Islam dan negara-negara Arab. Tapi mereka tak nak tolong. Sehingga dalam hadis kan, la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Tak akan berlaku hari kiamat sehingga orang Islam akan memerangi orang Yahudi.
dan orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Orang Yahudi bertimparan lari, menyorok di belakang batu dan juga pokok. Dan batu dan pokok akan panggil orang Islam, ya Abdullah, ya Muslim, warai Yahudi, ta'al faqtulhu. Mari datang sini, belakang aku ada orang Yahudi, bunuh dia. Ila gharqad, kecuali pokok gharqad, dia adalah pokok Yahudi. Seorang cikgu perempuan daripada Gaza, dia memberi ulasan. Yang tergamak, yang sanggup nak tolong kami, batu dengan pokok je. Sebab mulut orang-orang Islam, khususnya pemimpin-pemimpin Islam dan Arab, bisu belaka. Yang sanggup tolong kami, pokok dengan batu. Tuan-tuan sekalian, dalam hal ini saya mengeluarkan satu pandangan, bukan fatwa. Fatwa mufti, Jatuh Gaza fatwa yang buat. Ini bukan fatwa, tapi pandangan saya. Haram hukumnya orang Islam di Malaysia untuk bersifat berkecuali dalam perang Palestin dan Israel. Haram. Tak boleh. Sebab 7 Oktober bukan Hamas memulakan serangan, bukan. Mereka telah diserang sebelum Hamas ditubuhkan tahun 1980-an. Ketika Palestin dah dijajah 1917 oleh British dan tertegaknya negara haram Israel 1948. Dah 75 tahun, tiap-tiap hari mereka dibunuh, mereka dirampas, mereka dizalimi. Baru 7 Oktober, bangsa yang dijajah bangun semula, mereka kata Hamas yang serang dulu. Jadi saya ambil sikap berkecuali Ustaz, sebab saya tak nak kata itu betul, ini salah, begitulah sebaliknya. Tak boleh. Wajib hukumnya kita menyebelahi Palestin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kan, barang siapa waman mata walam yaghzu walam yuhadith nafsuhu bil jihad. Barang siapa yang mati tidak sempat untuk berjihad dan tidak berniat pun untuk berjihad, dia khawatiri mati dalam keadaan mati sebagai satu cabang daripada mati orang munafik. Dan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, barang siapa yang menyediakan kelengkapan perang seperti dia juga berperang walaupun duduk di sini. Dan barang siapa yang menyantuni, jaga kebajikan keluarga orang-orang yang berperang seperti juga dia berperang. Tuan-tuan sekalian, baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan juga kita orang-orang yang mati syahid walaupun tidak terlibat di medan perang, insya-Allah. Nombor 4, marilah kita berdoa. Ini call for action ni. Apa benda Ustaz nak buat lepas ni? Ini dia lah. Nanti tuan-tuan dan puan balik, baca baliklah buku ni. Baca balik buku ni, dan kalau ada benda tak faham, boleh tengok rakaman-rakaman yang ada. Marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah ampuni kita dan menghapuskan kita dari segala dosa yang telah lalu, asbab kita rokok dan sujud, mengalir habis, dan kita menjauhi dosa-dosa besar. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, baik sengaja ataupun tidak. Amin ya rabbal alamin. Berkatilah kami, rahmatilah kami, kurniakanlah kepada kami hidayah-Mu agar kami senantiasa dekat kepadamu sehingga akhir hayat nanti. Ini nota yang nombor 4. Okey, nota nombor 1, dosa tak berbau. Nota nombor 2, sedang-sedang hidup ni kita jadi magnet untuk kebaikan. Nota nombor 3, bila kita mati besok, biarlah kita ini menjadi ikon kepada orang yang masih hidup. Dan nombor 4 adalah sejauh mana kita kena tahu dosa kita itu akan meluncur, dileburkan oleh Allah dengan kita banyak sujud dan banyak rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya rasa takat ini dululah. Nombor 5, boleh beri panjang nanti. 1/6 lah daripada nota kita ni. Tak tahu lebih lah habis pula nanti. Bertahun lagi. Tuan-tuan, tanda, tuan-tuan, kita berhenti nota nombor 4. Nota nombor 4. Tak apalah, kita pelan-pelan lah nah. Kata orang putih, slow but sure.
Slow tapi ada benda lah kita balik. Call for action tu ada. Nak katakan menarik, kuliah kita ni tak menarik sangat, tetapi dia merangsang. Yang kita nak dia merangsang. Wallahu ta'ala ala wa alam. InsyaAllah kita akan sambung nanti bila-bila lah ada peluang untuk nota hati yang kelima. Awas doa yang paling dosa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, iaitu dosa yang dituai sumbangannya oleh dosa lidah. Dosa lidah. Cuma zaman sekarang yang mengambil tugas-tugas lidah adalah jari manusia. Kadang jari itu lebih luas daripada lidah. Sebab itu Nabi SAW bersabda ketika mentakrifkan siapa itu Muslim, al-muslimuna man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya orang Islam itu, Nabi definisikan, takrifkan, ialah sesungguhnya orang Islam itu adalah orang Islam lain terselamat daripada kejahatan lidah dan daripada kejahatan tangannya. Itulah orang Islam. Sekarang ni dah sama banyak, lidah pun ya, tangan pun cepat. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung. Boleh? Tuan-tuan tulis nama masing-masing dekat buku ni supaya jangan hilang. Kalau anak nanti terjumpa kat mana-mana, Umi, Abi, ini buku. Untuk apa pesanan akan datang, bawalah. Bawalah. Kesian yang bagi tu. Tuan-tuan, saya maaf kot. Terkasar bahasa dan semua. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Seronok pula orang rakam. Maklumlah, tak pernah dirakam dia orang. Sekali tu syok. Kalau setengah tu penuh kan. Ini alhamdulillah, saya sangat seronok. Alhamdulillah. Paling tidak ilmu boleh tersebar, insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Jika sekiranya ada masalah dan sebagainya, saya maaf lah, insya-Allah. Ada buka soalan ke? Tak ada ya? Tak adalah, dah letih lah. Buku ni tak ada, inilah kali pertama. Selepas saya patah hati. Jemaah tak nak bawa buku ni. Jadi macam tak nak je mengaji. Tak apalah, bacalah seorang-seorang kat rumah kata. Yang nak mengaji macam ni je. Saya sungguh-sungguh insya-Allah. Kemudian ada juga yang, Ustaz boleh tak saya ambil buku ni untuk kenduri kahwin? Boleh. Nak buah dalam goodies. Tapi kalau ada, kalau tak ada tak boleh lah. Kena cetak lain. Kalau nak dia punya soft copy saya bagi je, tak ada masalah. Boleh cetak sendiri berapa ribu, tak ada masalah. Tidak ada hak cipta terpelihara, tak ada benda. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan ubahlah. Nanti saya tak tulis dikatakan tulis pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'alillah ma ya Allah jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم اجعلهم كعصف مأكول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru dan para pendidik masyayikh kami, dosa pasangan-pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa anggota keluarga kami, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa ahli jamaah masjid dan surau kami ya Allah, penduduk taman dan juga penduduk kampung kami ya Allah, dosa seluruh ahli yang hadir pada hari ini ya Allah, dosa mereka yang mengikuti rakaman ini ya Allah, sama ada dosa itu dosa kecil ataupun besar ya Allah, dosa itu terang ataupun sembunyi ya Allah, dosa itu sengaja ataupun tiada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.